Apa hukum makan makanan yang dihidangkan di majlis kenduri tahlil? Tuan-tuan, yang pertama, kalau dia membabitkan wang anak yatim, maka haram. Alladzina yakuluna amwala yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara, Allah kata. Orang yang makan harta benda anak yatim secara zalim, sesungguhnya dia makan dalam perut dia api neraka. Tapi kalau dia buat kenduri umum, orang Melayu ni kadang-kadang masalahnya, dia kenduri apa pun dia namakan kenduri tahlil. Apa pun. Dia tak ada istilah. Dia nak kena ada nama. Kita tanya, buat kenduri apa? Saja buat kenduri arwah. Arwah siapa? Siapa mati keluarga entah? Tak ada siapa mati, buat pi arwah pi. Dia tak ada, dia tak tahu nak buat nama. Jadi dia buat kenduri je. Jadi dia lalu dia rasa bahawasanya bila tak baca ada bacaan dalam kenduri itu tak betul. Jadi kita banyak kalah bila orang datang kita jamu. Dia datangnya tanpa terikat dengan bacaan tersebut. Tapi kalau membabitkan harta benda yatim, kita kena, kalau dia buat juga, para ulama sebut diharamkan jika sekiranya dia kaitkan 3 hari, 7 hari, maksud memang dia buat ni sempena mengingati arwah si mati. Maka itu adalah termasuk apa yang disebut dalam hadis, kunna nara al-ijtima' 'inda al-mayit wa sana'at at-ta'am min al-niyaha. Kami menganggap berimpun di rumah si mati dan menyediakan makanan termasuk dalam niyahah, itu meratapi kematian, yang dilarang oleh syarak, disebut oleh Imam Ahmad dan Ibn Majah dalam hadis yang sahih. Mereka kata benda ni tak boleh ditimbulkan untuk orang awam. Benda ni boleh tapi jangan duk cakap kat orang awam. Okey, saya nak baca Syekh Daud Fatani. Kitab dia baca untuk orang awam. Apa kata Syekh Daud Fatani dalam kitabnya Bughiyatul Talab? Kata dia, dan makruh lagi bid'ah bagi orang yang kematian membuat makanan, menserukan segala manusia atas memakan dia, sama ada dahulu daripada menanam dia atau kemudian daripadanya, seperti yang diadatkan kebanyakan manusia. Dan demikian lagi makruh lagi bid'ah bagi segala yang diseru itu memperkenankan seruannya. Jangan baca kitab ni untuk orang awam. Pasal apa bab ni hampa langkau? Ni dia sebut. Syekh Daud Fatani sebut ni kitab dia. Arsyad Banjari. Ni kitab dia baca di pondok. Iaitu Sabilul Muhtadin. Semua orang tua tahu kitab Sabilul Muhtadin. Katalan Sabilul Muhtadin. Dan makruh lagi bid'ah bagi yang kematian membuat makanan dan diserukan kepada manusia atas memakan dia, dahulu menanam dia dan kemudian daripadanya, seperti yang telah diadatkan. Makruh lagi bid'ah bagi segala yang diseru memperkenankan serunya. Dia kata. Tapi malangnya semua bab ni orang langkau, orang tak baca. Saya bukanlah sebenarnya nak timbulkan benda ni, tapi ini satu tajuk. Apa hukum mengadakan majlis tahlil selepas kematian? Ini selalu diamalkan dalam masyarakat kita. Tapi kalau yang sebenarnya kita tengok sunnah tak ada. Tengok sunnah, bukanlah kitab hadis mana-mana, tak ada pun. Malam pertama ke, malam ke-7 ke, ataupun lain-lain, dengan tertibnya yang khusus, baca gini dulu yang lain, itu tak ada. Kemudian ada orang tulis artikel, dia kata kalau kita baca Quran, baca berzikir ramai-ramai dalam masjid, lepas tu berdoa untuk arwah, untuk roh, untuk ibu bapa yang telah meninggal dunia, agama Hindu. Bang. Lepas tu kita nak ambil satu-satu hukum, ambillah daripada ulama, barulah selamat. Jangan ambil daripada orang jahil. Faham? Jahil dalam bab akhirat paling mudarat. Dalam bab dunia sudah tentu mudarat, tapi dalam bab akhirat lebih mudarat. Kalau simeng kita, tukang simeng rosak, simeng kita pecah, kita panggil tukang exhaust, betul tak? Tak betul tak? Panggil tukang simeng tak? Dia lebih pandai. Faham lagi? Walaupun kita ni doktor. Faham? Pasal ni bukan orang sakit, ni simeng pecah.
Kalau atak kita rosak, kita panggil pakar gigi. Betul tak? Tak betul lah. Pasal panggil tukang atak. Kita yakin tukang atak lebih tahu. Nah, maka dalam bab nak tahu ni, orang baca Quran, berdoa untuk orang mati, adakah hukumnya harus atau tak molek pada syarak? Tanya ulama' ke tanya orang jahil? Tanya ulama'. Maka ulama' telah menjawab. Faham tak? Dibukukan jawapan mereka dalam kitab-kitab fatwa. Di antaranya kitab fatwa Himpunan Fatwa Universiti Al-Azhar. Faham tak? Ulama'. Di antaranya kitab Himpunan Fatwa Mufti Mesir. Almarhum Syekh Hasanain Muhammad Makhluf, seorang ulama besar, bekas mufti besar negeri Mesir. Faham? Bukan negeri Terengganu, negeri Mesir. Nah, dia antaranya Syekh Nasir Farid Wajdi, yang kemudiannya juga dilantik menjadi mufti besar negeri Mesir. Faham? Dia antaranya lagi Syekh Atiyah Sakar, yang menjadi ketua bagi fatwa semua ulama-ulama yang berfatwa di Universiti Al-Azhar. Dia kata, ini tidak salah. Cuma tidak sunnah Nabi. Dan bukan satu kemestian. Dan bukan wajib pun. Dan tidak ada hadis yang menyuruh berbuat demikian. Tetapi jika kita berdoa juga, baca Quran juga, untuk kita hadiahkan kepada si mati, iza yasilu sawabuha ilal mayit biiznillah, sampai pahalanya kepada mayat dengan izin Allah. Ini jawapan ulama-ulama besar. Bukan ulama yang sekadar tulis dalam blog atau Facebook. Faham tak? Ini ulama-ulama besar. Hukumnya sampai kepada mayat biiznillah. Dalam fatwa Dr. Wahbah Zuhaili, orang hebat, karang kitab tafsir Al-Munir. Nah, Al-Munir ni 16 juzuk. Satu juzuk tebal Quran 16 biji. Masih hidup sekarang. Faham? Dia kata siapa yang baca la ilaha illallah dengan ikhlas, kemudian dia berdoa dan dia hadiahkan bacaan tersebut kepada si mati, sampai bacaan tersebut pahalanya kepada si mati, sama ada dia duduk dekat atau jauh, jika Allah mengizinkan. Nampak? Ini ulama besar, bukan ustaz-ustaz kecil yang tidak faham hukum agama, bercakap selerak tabak sekali. Tahlil haram ikut agama Hindu, hak ni pun haram, hak ni haram. Tapi dalam keadaan tidak dilaksanakan Al-Quran di dalam negara, dia tak jawab, dia diam. Nah, inilah kita tak mahu fatwa-fatwa seperti ini. Nah, kita nak ulama-ulama yang jujur dengan ilmunya. Orang tanya bab baca kunut subuh, dia jawab kunut subuh bid'ah, sesat lagi menyesatkan. Ini bukan ulama, ini bahlul. Ulama jawab, ulama besar, mufti Syria, mufti Jordan, mufti Mesir, mufti Yaman, ulama-ulama besar. Dia kata siapa yang baca kunut, maka sunat di sisi mazhab Syafi'i, dapat pahala baginya. Siapa tidak baca kunut, maka solatnya sudah sah dan selesai. Faham tak? Tengok cara ulama yang tawaduk jawab. Nak, tidak kata sesat. Kerana perkara ini khilafiyah. Ini tidak sesat. Yang sesat membiarkan kasino ada di dalam negara. Faham tak? Kilang arak dibina di dalam negara. Hudud dipermainkan oleh umat manusia. Inilah wal lagi model, sesat lagi menyesatkan. Faham? Adakah tahlil merupakan bid'ah yang sesat? Dan adakah patut kita ikut atau kita tinggalkan? Masalah tahlil. Tahlil ni iaitu kita sebut la ilaha illallah, tu tahlil. Jadi bila orang tuan rumah panggil ke rumah, orang masjid ke atau buat di masjid dan sebagainya, maka orang pun baca Fatihah dan sebagainya, nak tahu. Dia kata bid'ah yang menyesatkan. Itu ulama buat kajian. Kita kena cari dulu benda yang haram. Kat mana haram? Kat mana haram? Baca Fatihah haram? Tak. Lepas tu benda baca ayat kursi haram? Tak haram. Kat mana tahlil itu haram? Waktu mesti dengan ilmiah. Jadi kita terang inilah, reka-reka cerita dalam bab tahlil ni, dia ada perkara betul, ada perkara salah.
Kita perlukan ilmu. Yang pertama, majlis tahlil tidak ada pada zaman Nabi SAW. Pegang gitu, kemah, keming. Faham? Kemudian bila tidak ada di zaman Nabi, kalau kita nak amalkan boleh ke tak? Jawabnya kena tengok dulu, ada larangan ke tak? Tak ada larangan. Bila tak ada larangan, syekh-syekh besar-besar mengatakan harus. Setuju tak setuju, kita kena terima. Dia bid'ah, ya, pasal Nabi tak amalkan. Tapi boleh tak kita buat? Nabi larang ke tak? Tak ada larangan, maka boleh kita buat. Baik, bila boleh kita buat, ada etika-etika yang tertentu. Yang pertama, ingat, jangan kita anggap benda ni wajib. Siapa yang anggap benda ni wajib, dia salah. Yang kedua, jangan tetap dengan hari. Tak ada orang suruh tetap hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Ni ngarut. Siapa yang rasa nak panggil orang berdoa di rumah, bila-bila masa dia panggil lah. Jangan tetap dengan hari kematian, hari 7 hari kematian. Tak ada kena-mengena. Yang sunnahnya kita bersedekah, berdoa, ziarah kubur. Hak ni amalan yang diharuskan sahaja. Jadi biar pandai nak buat. Yang jadi haramnya, ada duit anak yatim guna untuk beli makanan, maka haram makan. Hak tu kena jaga. Yang kedua, kita ni nak niat nak pergi makan, bukan nak berdoa untuk si mati, untuk pergi makan. Ditanya dulu, malam ni wak benda ni? Malam ni nasi. Oh, beres. Nampak? Tu jadi tahlil jadi mainan dah pula. Tuan rumah tidak salah menyediakan juadah bagi orang yang datang, tak ada masalah. Jadi benda-benda ni kena jaga. Ada benda yang haram, ada benda yang harus. Apa hukum menjamu makan tetamu pada malam pertama kenduri tahlil arwah? Masalah, kita panggil orang di rumah, baca Quran, berdoa untuk si mati, ini bukan sunnah. Faham? Tidak ada hadis yang suruh panggil orang, berhimpun, baca Quran, berdoa. Dan nak buat juga, guana hukum. Tengok dulu, ada larang tak? Tak ada larang. Maka jadilah bid'atun jaizatun. Bid'ah yang diharuskan. Faham? Kenapa kata bid'ah? Kerana laisa lahu misalun fi zamanin Nabi. Tidak ada contoh zaman Rasulullah. Maka nak kata salah, tengok dulu ada larangan tak? Tak ada larangan. Panggil orang di rumah, ajak berdoa untuk si mati. Molek tak? Molek. Cuma tak ada hadis. Maka diharuskan. Cuma jangan kita anggap ini mesti buat. Yang salahnya bila ada berlaku kematian, mesti kena buat. Ini salah. Faham tak? Sedangkan ini hanyalah usaha orang yang hidup. Untuk mendoakan si mati. Sambil-sambil panggil orang mari, adab tuan rumah menjamu tetamu. Jadi kalau nak bertahlil, jaga baik. Yang pertama ingat, ini bukan suruhan agama. Hanya harus sahaja. Yang kedua, jangan tetapkan hari, 3 hari, 7 hari, 8 hari, jangan. Faham? Siapa yang rasa ada duit sikit, panggil orang. Beli roti, cicoh air kopi, niat hadiah kepada si mati. Sumbangan kita sedekah, beri makan pada orang mari tadi. Kemudian pula bila ada tahlil, jangan ingat mesti bacaan-bacaan tersebut kena ikut garis maknanya tertib ni. Hak tu bukan wajib. Tu datang daripada ulama Yaman sahaja. Jadi kalau kita nak mari tahlil tak mesti baca 100 kali. La ilaha illallah sekali pun tak ada masalah. Sekali boleh pahala tak? Boleh pahala juga. Tak mesti baca kul huwallahu ahad, tak mesti baca ayat kursi. Buat kelainan sekali. Jadi Tok Syekh, pengumuman malam ini kita tahlil lain daripada biasa. Kita baca sekali saja la ilaha illallah, lepas tu saya pun baca doa. Comel gitu, dia sikit boleh makan nasi minyak. Tak. Dah pada laju dah tahu benda la ilaha illallah, la ilaha illallah, dah tahu benda. Hak la saja ada la. La, sabun la. Dia la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ni la ilaha illallah. La. Mari buat ni pun. La ni yang sabun la. Kalau kau percaya la nasib baik. Good la. Biar betul-betul. Sekali je. 1, 2, 3. La ilaha illallah. Isbatkan makna ketuhanan dalam hati. Tak? Bila betul kita sebut, dapat pahala. Dr. Wahabah Zuhairi sebut dalam fatwa dia, sumaja'an sawabaha, nampak, lil mayyit, barulah boleh hantarkan, berikan hadiah pahala tadi kepada si mati.
Kemudian pula jangan kita mesti nak makan. Kita nak berdoa untuk si mati. Ni pergi nak makan. Lepas hamil tu Tok Imam tak bangun nyanda. Tak. Patut bangun lah. Biar Tok Imam kata duduk ada makan. Tak, tahu dah. Ni masalah belaka ni. Jadi dalam bab tahlil tu ada yang kena, ada yang tak kena. Biar we comel. Faham tak? Ni kadang-kadang nasi lakak letak depan, lepas tu suruh orang semayang ajak. Tak betul kan ni? Suruh orang tahlil buat makanan depan, mana boleh? Kan Nabi larang kan? Beribadat depan makanan. Panggil orang semayang ajak. Lepas tu bubuh makanan depan. Tok Imam, Tok Bilal, Tok Imam depan kali. Nampak dah nasi minyak. Dah, rosak, tak ada pahala teruk. Tu kalau dah tutup. Kalau tutup dengan suat khabar, lagi teruk. Dah tak nampak. Tapi nasi pun depan, lauk tutup. Tok Imam kata nasi minyak. Tok Bilal kata nasi biryani. Punah jahanam habis. Bubuh tangan tunjuk ke orang nak semayang hajat apa semua. Kita ni ibadah tu bagus dah, teknik tak kena, bodoh. Bagaimana dengan wakaf untuk ibu bapa? Dia kira lagu mana? Saya abang, tuan-tuan, benda ni semua yang dengar, ujung belakang yang mana dengar suara saya, dengar elok-elok, jangan confuse dah. Yang ni ada orang duk bagi confuse orang ni. Dengar elok-elok. Amalan anak buat untuk mak bapak, wakaf ke, sedekah ke, semayang ke, puasa ke, zakat ke, apakah semua sampai. Clear, full stop. Pertama apa? Pertama sabit daripada hadis Nabi tentang kalau mati anak Adam ada 3 perkara. Satu, benar sedekah jariah. Kalau duit tu duit dia sendiri, orang sedekahkan duit tu untuk buat wakaf. Sedekah jariah dalam hadis ni makna dia wakaf. Ambil duit ayah kita, wakaf buang. Yang ni ada sikit bencangan. Tuan-tuan, duit kita kalau kita tak tahu, takut orang uruskan duit kita macam mana, tuan-tuan wakaflah duit tu, selamat duit tu akan diuruskan elok. Kita duit yang mana ada, esok kita mati, anak-anak ada. Kita tak tahu anak-anak nak buat apa dah dengan duit tu. Kalau anak-anak yang soleh, anak-anak yang ada hari ni dalam rumah kita tengok, anak-anak aku ni boleh urus duit aku. Tak apa. Esok dia dapat duit kita, dia buat benda-benda bukan-bukan. Memang kita tak dapat apa-apa. Dia akan dapat semua kerana dia punya masalah. Tetapi kita tak dapat apa-apa daripada duit kita. Dia ada bekalan untuk kita. Yang kedua, doa anak yang soleh. Anak yang soleh, doa saya tanya tuan-tuan. Tuan-tuan, doa yang ni saya jaga. Ya Allah, bagi kepada ayahku. Ni jaga doa. Doa tu, saya bagi wakaf ni, mudah-mudahan dengan wakaf ni boleh pada ayah saya. Itulah doa kita. Dengan keberkatan yang ada pada ni, inilah doa dia. Saya panggil semua orang mai baca doa selamat dekat rumah saya, mai baca tahlil untuk ayah dengan mak saya. Untuk tujuan apa? Saya seorang nak doa, tak mampu nak doa banyak-banyak. Ini kalau semua orang tolong amin. Ada salah seorang ni doa dia makbul, doa anak makbul, semua doa makbul. Selesai. Itu tujuannya. Itu tak ada masalah, semua mazhab kata boleh. Tahlil la ilaha illallah itu tahlil. Cuma mungkin orang kaitkan tahlil ni melibatkan arwah. Kalau tahlil tak ada masalah. Tahlil itu apa dia? La ilaha illallah. Bukan selawat, la ilaha illallah itu tahlil. Kalau kita tahmid, kita alhamdulillah, tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar. Ini zikir-zikir ni memang disuruh. Dalam Al-Quran, dalam hadis memang suruh kita berzikir. Cuma bila sebut tahlil, kalau orang Melayu kita dikaitkan dengan arwah. Bila arwah ini sepakat dalam semua mazhab, dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanbali, dalam mazhab Maliki, Hanafi, semua kata bid'ah yang mungkar, makruh, dia tidak dapat pahala. Kalau di dalam mazhab Hanafi, boleh kita tengok di dalam kitab Raddul Mukhtar,
Di dalam mazhab Hambali, di dalam Mughni Ibnu Qadamah, di dalam mazhab Syafi'i banyak di dalam mazhab Syafi'i kita I'anatul Talibin, di dalam Majmu' Imam Nawawi, di dalam Fathul Mu'in, di dalam Al-Um. Secara kesimpulan, kalau melibatkan arwah ni makruh. Di dalam kitab Bughyatul Tulab, dia kata suatu perkara yang telah diadatkan. Maknanya ini menjadi adat kebiasaan orang Melayu kita. Dia asalnya, masalah kunuri arwah ini, dia daripada orang jahiliah. Sebab itu Jabir, seorang sahabat, kata, inna na'udu istima'a li ahli al-mayyit minan niyahah wa sana'it ta'ama. Kami menganggap bahawa berimpun dan buat makanan oleh keluarga si mati sebahagian daripada ratapan. Ratapan ini kan ditegah di dalam agama. Meratap ni orang jahiliah ni, dia tak boleh terima kematian yang berlaku kepada saudara mara dia, adik-beradik dia, kaum keluarga dia. Dia pukul badan, dia koyak badu, pukul muka. Itu meratap dipanggil, menjerit mau. Jadi Jabir kata, berhimpun di rumah si mati bukan saja-saja pergi ziarah. Lepas ziarah tu dia tunggu lama-lama. Lepas tu pula dia makan di rumah si mati. Rumah si mati tu, keluarga si mati itu buat makanan. Dia adalah merupakan sebahagian daripada ratapan. Meratapkan tadi kita sebut ditegah, dilarang. Maknanya buat kenduri pun dilarang. Yang disuruh macam mana? Yang disuruh adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud pun kita akan jumpa baca, dalam Bukhari pun ada. Dalam riwayat, dalam hadis menyebut, isna'u ta'aman li ali Ja'farin fa innahu qad ja'ahum amrun ma yashghaluhum. Bila seorang sahabat yang dikenali dengan Ja'far bin Abi Talib, dia syahid di dalam peperangan. Lalu Rasulullah jumpa keluarga dia supaya dia sabar atas kematian Ja'far ini. Lalu Rasulullah kumpulkan sahabat-sahabat dia. Rasulullah kata, isna'u ta'aman li ali Ja'farin. Kamu buatlah, tolonglah buat makanan kepada keluarga Ja'far ini, kerana mereka telah didatangi musibah. Maknanya bila orang mati musibah, susah hati, dia rasa tidak ada tempat bergantung, dalam keadaan sedih. Tiba-tiba keluarga si mati pula nak buat makanan. Jadi berdasarkan kepada hadis, dia suruh orang jiran tetangga yang tolong buat. Itu yang betul. Ada apa yang kita buat sekarang ni, semuanya ditiru daripada perbuatan amalan orang-orang jahiliah. Sebab sahabat-sahabat daripada jahiliah, bila dia mau bawa masuk Islam, lalu dia nak buat juga sebagaimana perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan semasa zaman jahiliah dulu. Nabi kata jangan, larang. Jadi para ulama sepakat. Saya tak jumpalah dalam mana-mana mazhab yang kata harus, kecuali pendapat yang syaz, pendapat yang lemah. Ada pun orang duk takwil hadis riwayat Abu Daud, dan juga dalam Baihaqi ada. Hadis dalam Abu Daud ini, bila Rasulullah balik daripada mengemumikan jenazah seorang lelaki, falamma raja'a istaqbalahu da'iyum mar'atin. Rasulullah ni bertemu dengan seorang perempuan. Perempuan itu ajak Rasulullah pergi makan. Rasulullah pun pergi makan di rumah perempuan tersebut. Lalu orang takwil kata, Rasulullah pergi makan kenduri arwah. Riwayat-riwayat yang sahih, da'iyum mar'atin, maknanya imra'atin itu dia tidak ada dhamir hu. Maksudnya dengan lafaz nakirah. Bila dengan lafaz nakirah, memberi makna kepada mana-mana orang perempuan. Maksudnya yang ajak pergi makan tengah hari itu bukan isteri kepada si mati. Sebab da'iyum mar'atin, itu kena jelas. Ada juga da'iyum mar'atihi, tetapi lafaz ada ha ini ghairu mahfuz. Ulama-ulama hadis kata, ini banyaklah orang nak baca hadis ni, nak menghalalkan kenduri arwah nak baca hadis ni, salah.
dia lafaz yang betulnya, yang mahfuznya, yang dipeliharanya, yang tidak ada domer. Kalau yang ada domer, mungkin ihtimal ramalan isteri kepada si mati. Tetapi lafaz-lafaz yang soreh, yang betulnya adalah tidak ada domer. Da'iyum mar'atin, mana-mana orang perempuan. Bila mana-mana orang perempuan, maksudnya bukan isteri kepada si mati. Dan kita tengok ulama-ulama hadis secara jelas tolak kenduri arwah ini, bukan saja ulama hadis, sebab mereka ni lebih faham tentang kedudukan hadis Nabi. Yang keduanya, ulama-ulama mazhab, 4 mazhab. Tadi kita sebut di dalam kitab-kitab Imam Syafi'i sendiri, berlambak lah kalau orang yang pegang pada mazhab Syafi'i. Di dalam kitab Bughyatul Tulaq boleh tengok, di dalam Sabilal Muhtadi, di dalam Idaman Penuntut, di dalam Fathul Mu'in, Majmu' Imam Nawawi, di dalam Al-Um sendiri Imam Syafi'i kata, berhimpun sahaja di rumah si mati walaupun tidak berlaku tangisan, walaupun tak menangis, walau lam fihi bukaun, walaupun tidak berlaku tangisan. Biasanya orang meratat ni dia menangis kan, tetapi tak menangis pun berhimpun sahaja rumah orang mati ni, ikut tiru orang jahiliah, dianggap tiru. Kadang-kadang orang kata kami ni bukan tiru, niat kami bukan nak tiru, tak, dikira tiru juga. Sebab yang mensunahkan perbuatan berkumpul di rumah orang mati ni adalah orang jahiliah. Kalau sekadar kita pergi ziarah, tanya khabar, lepas tu balik, tak ada masalah. Memang disuruh pun ziarah orang mati ni, kita ucap takziah dan sebagainya, bagi dia sabar, bagi dia tenang. Dalam kitab pula sebut, kalau dia tak lalu makan ni, kita tolong pujuk dia bagi makan setelah kita bawa makanan pergi rumah dia. Tapi kalau duduk lama-lama di situ, tu makan pula di rumah dia, ni makruh, tak dapat pahala. Kita selalu sebut bahawa dapat pahala ni pertamanya dengan buat. Kadang-kadang dapat pahala dengan tinggal buat kenduri arwah ni, dapat pahala, duit tak habis, pinggan tak payah basuh, pahala pula dapat. Sebab apa? Nabi ajar macam tu. Jadi kita tengok orang duk kelahi masalah ni, orang kata Wahabi. Sebenarnya ni bukan pendapat Wahabi. Saya boleh rojoklah kitab-kitab Syafi'i yang saya sebutkan tadi. Boleh rojok dalam kitab Syafi'i yang kita sebutkan tadi. Ini tuan, ini nama dia kitab Tafsir Ibnu Katsir. Kitab Tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ulama tafsir muktabar. Ibnu Katsir ulama tafsir yang muktabar. Ibnu Katsir ada bercakap masalah baca Quran pada orang mati. Tengok. Saya nak buktikan alamat dia bagi salah. Ini bukan alamat Wahabi. Ini alamat orang lain. Wahabi lain. Ini alamat orang lain. Nak hantar sorak rumah saya, tapi pakai alamat rumah sahabat kita. Sorak tu pergi rumah sahabat, tak main rumah saya. Betul-betul tuan-tuan nak maki saya, tapi tuan-tuan maki dia. Tuan-tuan nak tuduh Wahabi sesat, tapi sekarang bukan tuan-tuan maki Wahabi, tuan-tuan maki orang lain. Baik siapa yang kena maki itu berdasarkan alamat ni? Kita tengok. Siapa yang ada tafsir Ibnu Katsir, dia buka Suratul Najmi. Ibnu Katsir tafsir Suratul Najmi. Ketika Imam Ibnu Katsir dia tafsir Suratul Najmi, dia jumpa satu ayat daripada Suratul Najmi. Dalam Suratul Najmi itu Allah berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Maksud ayat itu, dan insan ni, dan manusia ini, dia tidak akan dapat kecuali apa yang dia usahakan. Itu maksud ayat Quran daripada Suratul Najmi. Kita tak akan dapat kecuali apa kita buat. Kalau kita buat dosa, dosalah kita dapat. Kalau kita buat baik, buat baiklah kita dapat. Itu maksud ayat daripada Suratul Najmi. Tiba-tiba Ibnu Katsir kata, saya baca apa dia kata. Kata Ibnu Katsir, wa min hadhihi al-ayatul karimah istanbata Syafi'i rahimahullahu ta'ala anna al-qira'ah
la yasilu ihda sawabuha illa al-mauta li'annahu laysa min amalihim wala kasbihim ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه ولم ينقل ذلك من أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولو كان خيرا لسبقونا إليه. Ini kata-kata Imam Ibn Katsir. Imam Ibn Katsir ketika dia tafsir ayat wa alaysal insani illa ma sa'a, manusia tak akan dapat apa yang dia buat. Maka terus Imam Ibn Katsir kata wa min hadhil ayatul karimah, daripada ayat ini, ayatnya mulia ini, kata Ibn Katsir, istanbata asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, telah mengeluar hukum oleh Imam Syafi'i daripada ayat wa alaysal insani illa ma sa'a. Kata Ibn Katsir, Imam Syafi'i telah mengeluarkan hukum, telah mengistimbatkan hukum, telah membina hukum. Ayat ini menjadi dalil bagi Imam Syafi'i mengeluarkan satu hukum. Hukum apa? Annal qira'ata, sesungguhnya bacaan-bacaan Quran ini, la yasilu ihda sawabuha illal mauta, pahala bacaan Quran tidak sampai kepada si mati, kata Syafi'i. Pasal apa Syafi'i kata macam tu? Li'annahu laysa min amalihim wala kasbihim, sebab itu bukan amalan orang mati dan bukan usaha orang mati. Itu usaha orang hidup. Pasal apa? Pahala nak pergi pada orang mati. Sedangkan ayat tu kata kamu tak akan dapat kecuali apa yang kamu buat. Macam mana pula orang hidup baca Quran, orang mati dapat pahala? Macam mana pula orang hidup buat kebaikan, orang mati pula dapat? Laisa min amalihim wala kasbihim, itu bukan amalan dia, itu bukan usaha dia. Maka Imam Syafi'i kata tak sampai pahala kita hadiahkan kepada orang mati, pahala Quran. Walihadza lam yandub ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benda ni tak pernah disunat pun oleh Nabi. Siapa kata? Ibn Katsir kata, Syafi'i kata. Apa lagi dia kata? Walam yanqul dzalika min ahadin minas sahabati radhiyallahu anhum, dan amalan ni tak ada seorang pun sahabat Nabi yang buat. Kata Ibn Katsir, walau kana khairan lasabaqu ilaina, kalaulah menghadiahkan pahala pada si mati ni sampai dan dia baik, nescaya Nabi dan sahabat orang mula nanti buat. Okey. Bukan saya nak bawa isu sampai tak sampai, itu bukan isu saya. Isu saya ialah Jakim kata, kalau ada orang mati dia tak mau buat tahlil, itu Wahabi. Kalau mengambil pengecaman daripada Jakim, siapa Wahabi sekarang? Siapa pengganas sekarang? Siapa bukan Ahlussunnah sekarang? Siapa sesat sekarang? Siapa sesat? Syafi'i. Syafi'i Wahabi kan? Sedangkan Syafi'i hidup tahun 100, 250 Hijrah, 150 Hijrah. Perkataan Wahabi pun tak ada lagi. Wahabi tahun 1000 Hijrah. Macam mana Jakim boleh bagi pengecaman? Kalau kamu nak tahu di Malaysia ni Wahabi, mati tak buat tahlil. Sebab mereka kata pahala tak sampai pada orang mati. Mereka ni sesat, mereka ni Wahabi, mereka ni bukan Ahlussunnah, mereka ni pengganas. Sekarang saya nak tanya, Jakim nak sebat Wahabi, siapa yang kena sebat? Syafi'i. Syafi'i kata tak sampai. Syafi'i mazhab siapa? Mazhab muktabar di Malaysia. Yang ni saya sebut tadi, kita nak pukul orang lain tapi kita pergi pukul orang lain. Syafi'i kata pahala tak sampai. Walaupun Syafi'i kata tak sampai, tapi ada 2-3 orang ulama dalam Syafi'i dia kata sampai. Tapi itu bukan perbahasan saya. Yang saya nak bahasnya ialah alamat Jakim salah. Dia kata kalau nak kenal Wahabi yang depa ni tak mau tahlil. Syafi'i kata bukan tahlil. Quran tu tak sampai baca pada mak yang mati. Tahlil lagilah tak sampai. Quran, wahyu Allah Ta'ala kalau baca pada orang mati, Syafi'i kata tak sampai. Ya Allah, baru kita bila buka kitab kita tahu Syafi'i bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Syafi'i ini satu mazhab yang sesat. Tuan-tuan mazhab siapa?
Yang main malam ni dengan mamak ni sekali lebih. Mazhab siapa? Baru kita tahu kita sesat sejak turun-temurun. Rupanya baru kita tahu Malaysia memang mengisytiharkan mazhab rasmi dia mazhab Syafi'i. Rupanya Malaysia ni pun sesat. Imam Masjid Negara mazhab Syafi'i dia pun sesat. Seluruh mufti-mufti dalam Malaysia semuanya mazhab Syafi'i, semua sesat. Kalau ikut pengecaman Wahabi, kalau ikut pengecaman yang diberikan oleh Jakim, Aikim dan Yadin. Siapa kena sebab sekarang? Pasal itu kita kata nak cakap, bacalah dulu. Kajilah dulu. Sekarang betul tak kita orang kampung, kalau ada orang tak mau tahlil, kita kata dia Wahabi. Betul tak betul? Tak betul. Habis dia siapa? Dia Syafi'i. Kalau ada orang mati, kita tak buat tahlil, itulah Syafi'i. Tapi kalau ada orang mati, kita buat tahlil, itu bukan Syafi'i. Habis kalau bukan Syafi'i, siapa? Nanti nak tengok. Saya kita nak tengok. Itu yang kita ambil daripada kitab Tafsir Imam Ibnu Katsir. Kita bawa dengan bukti tuan. Nak habaq kata, walaupun paper ni lidah rasmi kerajaan, dia salah. Walaupun Jakim ni kadang-kadang dia mewakili keugamaan dalam kerajaan, dia salah. Salah ni tak, jangan ikut jawatan orang lah. Tak mengaji salah lah. Menjadi bid'ah tahlil. Apa bid'ahnya? Tahlil ini harus nak buat, tak nak buat sudah. Kalau ada duit buat, tak ada duit tak payah buat. Tak payah, tak payahlah tak mengumpat orang tak buat. Apa pakcik dia tak buat tahlil, terdegur suami dia mati pun tak buat penuhnya. Apa yang terdekurnya? Kamu ni bodoh kan? Dia buat, dia tak nak buat sudah. Dulu-dulu orang buat tahlil sebab dia tak pakai doa. Dia pakai doa imam. Jadi imam dijemput, takkan datang kosong. Dia pun nak sila lagi ke imam. Itu asalnya. Sekarang tak payah lagi pakai imam. Apa-apa boleh tahlil di rumah. Buka buku Yasin dan tahlil, baca je lah. Baca doa, tak. Nanti mak mana? Mak akan ada ni. Boleh. Tak jadi masalah. Okay, tak jadi masalah. Tahlil. Sebaik-baiknya kalau kita nak buat, masjid hantar makanan untuk orang mati. Keluarga si mati. Pengurusi khairat kematian kata dekat janda dia. Beda. Jangan masak. 3 hari ni masjid sponsor. Sarapan tengah hari malam. Kau yang nak masak, kau uruskan kerja kau. Terima kasih Bapak Imam. Pagi-pagi datang siang, hantar dari semak. Sambal sotong, sambal letak. Sudah 4 tahun makan anak yatim tu. Tak senang. Sambil makan, dia kata dekat mak dia, Mama, seronokkan makan sedap. Ayam mati sedap makan. Masa ayam hidup tak pernah makan. Bagus kan ayam mati, Mama kan? Mak dia kata, kamu mula lagi kan? Kan seronok nanti tengah hari tu imam hantar lagi lauk, 4 jenis lauk, nak dah makan tengah hari. Anak dia kata tu pegang mak dia. Baik kan Mama tu imam? Baik. Baik mana tu? Bukan imam sini, dia Afrika. Kadang-kadang jadi teruk mati. Tu ada suami mati. Kena makankan orang pula. Kesian. Dia datang 40 orang. Begini makan. Minta nasi tambah ni. Dah, nasi tambah ni. Dia pun cendok nasi. Ya Allah, teruk lelaki mati tu. Lelaki mati kena boleh makan orang pula. Ya Allah. Sebab itu hukum dia harus nak buat. Tak nak buat, sudah. Ada duit, buat. Tak ada duit, simpan. Ada duit pun tak nak buat pun tak apa. Baca sendiri-sendiri. Ada juga malam Jumaat baca Yasin. La ilaha illallah. Yasin dibaca malam apa pun tak apa. Yang sunat dibaca suratul Kahfi. Baca Yasin tak salah. Selagi mana tak dianggap wajib. Ya, Ustaz kenapa tak baca surah Kahfi? Ajar.
takut tak dapat habis. Itu jawapan kelima. Kenapa baca surah Yasin? Kenapa tak baca Kahfi? Sebab surah Yasin semua orang ingat. Kalau saya baca surah Kahfi, berapa ramai yang baca salah, yang tajwid tak betul. Tetapi bila sebut Yasin, semua orang ingat. Salah pun orang boleh betulkan, walaupun dia bukan ustaz. Sebab terlalu komat sangat dia baca Yasin, terlalu biasa. Sebab itulah ulama-ulama kita di Malaysia ni malam Jumaat baca Yasin. Tetapi taklah salah kalau tuan nak baca Yasin. Yang sunatnya ialah suratul Kahfi. Yasin kita baca bila? Setiap hari baca Yasin. Ada surah 3 yang dibaca setiap hari. Surah Waqi'ah, surah Al-Mulk, surah Yasin. Nabi baca setiap hari. Tapi saya katakan tadi, tak salah baca Yasin malam Jumaat. Kalau masjid tak nak baca surah Kahfi, tak apa. Jangan marah masjid. Kenapa korang tak baca surah Kahfi? Bersatu kita. Kau baca tak surah-surah tak datang? Tak nak baca kat sini, kau baca tak di rumah? Tuan-tuan datang masjid, kenapa kau tak baca Yasin? Bersatu kita orang, apalagi kita dah boleh masjid. Kalau kau nak baca Yasin, baca dia bagi ya. Boleh, tak jadi sebarang masalah. Janganlah kita gaduh masalah Yasin. Sebut Yasin ni tuan-tuan. Penutup ceramah saya petang ni. Surah Yasin, surah yang paling tuan-tuan hafal. Anak nak tolak Yasin, sakit Yasin, nak mati pun Yasin, nak pergi Mekah pun Yasin, hilang kasut pun Yasin. Sekarang saya baca pada tuan-tuan ayat 82 surah Yasin. Apa ayatnya? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Banyak orang baca, tapi dia tak ambil fadilah ni. Sekarang tuan baca macam ni. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Berhenti pada kun. Kemudian doa. Apa niat tuan-tuan? Kita ambil air ni, Innama baca Al-Fatihah 7 kali. Al-Fatihah 7 kali. Al-Fatihah. Baca surah Alhamdulillahirabbil alamin surah. Dah habis surah 7 kali, kita baca apa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Ya Allah, semua bala penyakit sakit kepala aku ni ya Allah. Fayakun. Bismillah minum. Tabung kepala. Kun ya Allah, terangkanlah hati anak aku ya Allah. Fayakun. Tuan-tuan, sekarang ada minyak. Minyak angin, sakit lutut. Aku di tangan. Al-Fatihah 7 kali. Innama amruhu idza arada syai'an kun ya Allah. Semua bala sakit lutut aku ya Allah. Aku fayakun. Itulah fadilah 82 surah Yasin. Berhenti di mana? Berhenti pada hukum. Cuba buat apa-apa ni sakit aku. Sakit tidak. Nabi SAW bersabda, kau adalah golongan syurga. Tak ada Nabi kata, aku tak ajar aku. Ini bid'ah, ini munkar, ini Allah. Jadi amal kita yang sia-sia kalau kita buat wirid, kita buat bacaan tahlil, kita baca Yasin, sedap-sedap pula golongan ini mengatakan kita melakukan perkara bid'ah. Maka itulah hari ini saya nak sebut perkara ini agar kita tidak ditipu oleh golongan-golongan sebegini yang mengatakan perkara yang kita lakukan itu bid'ah. Mereka ni menyelusup masuk ke dalam ceramah. Kadang-kadang diimport daripada Indonesia pun ramai datang ke negara kita, bawa fahaman Wahabi ni, mengatakan itu bid'ah, Nabi tak pernah buat, tak pernah lagi golongan salah buat zikir, buat tahlil, baca Yasin malam Jumaat, baca Al-Quran di kubur. Hari ini kita nak tunjukkan pada mereka bahawa amalan-amalan itu dicontohi oleh para ulama salaf, dan mereka ini salah dalam menganggap perkara yang kita lakukan itu. Ini satu kitab yang ditulis
oleh pelajar pondok daripada Kelantan berkumpulnya kesaksian terhadap bacaan Al-Quran selepas kematian. Banyak persoalan-persoalan yang dijawab. Kita ambil dalam situ isu tahlil kenduri arwah yang kita bacakan. Lepas hujung kuliah ni kita baca tahlil. Kita baca tahlil, orang kata bid'ah, sesat, masuk neraka. Nabi tak pernah buat. Kalau kita tengok surah-surah yang kita baca dalam tahlil ialah surah Al-Ikhlas. Kemudian kita baca surah Yasin sebelum itu. Semua ayat-ayat Al-Quran. Adakah ini tidak dituntut oleh syariat ataupun syarak kita membaca Al-Quran? Baik, kita lihat pada apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Pertama sekali Nabi SAW apabila menjejakkan kaki ke Madinah Munawwarah, dia kata yang pertama sekali sebarkan salam. Apabila kita buat tahlil, bertemu dengan sahabat, tetamu-tetamu yang hadir, masing-masing memberi salam dan kita menjawab salam, itu adalah perkara yang sunnah yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW. Yang keduanya, hubungkan silaturahim, kata Nabi SAW. Apabila kita bertemu, kadang-kadang kita tak pernah bertemu, antara kita dengan jiran kita, masing-masing sibuk dengan urusan harian. Apabila kita melakukan amalan tahlil, dia pun datang rumah kita, maka mengeratkan hubungan silaturahim antara kita. Ketiga, jamulah makan. Nabi SAW kata, kita beri orang makan dengan bersedekah. Ini dituntut juga dalam Islam. Dan yang keempat sahajalah hablum minallah, iaitu dirikan solat malam ketika orang sedang nyenyak tidur. Tiga perkara utama yang disebut oleh Nabi SAW, itulah hablum minannas, yang berhubung kait dengan manusia. Maka apakah tak ada kelonggaran bagi puak-puak yang mengaku salafi ini sehingga menghukum perkara ini sebagai bid'ah? Sebagaimana baru-baru ni saya dijemput untuk hadir ke majlis cukup jambul. Jadi saya buat maulid, berselawat dan sebagainya. Tapi ada puak-puak mengatakan amalan yang kita buat itu amalan yang mungkar, keji. Berat ni tuduhannya, sehingga menyesatkan orang. Jadi kita naklah, jangan kita, kalau kita ada anak, kita ada saudara mara yang sewenang-wenangnya membisikkan kepada kita Maulidur Rasul yang kita buat itu perkara bid'ah, tahlil yang kita buat tu tak betul, itu bid'ah. Jangan kita ambil pusing orang ni. Dia orang tak betul, otak dia mereng. Dia mengaji kitab tak sampai, mengaji Al-Quran di kubur itu tak sampai, dia kata. Ini pun orang yang mereng otak dia. Jangan kita ambil pusing, walaupun keluarga terdekat kita sendiri. Bahaya ni. Fahaman ni semakin lama semakin besar di masjid-masjid dan sebagainya. Sehingga kan kita tengok majlis-majlis bacaan tahlil, bacaan Yasin, makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Begitu juga dalam wirid berjemaah, makin lama makin kurang. Amalan kekuatan umat Islam tu dah habis, dah tak ada. Baik. Disebut dalam kitab ini, ketahuilah amalan membaca surah Yasin secara berjemaah dan amalan tahlil yang sedia maklum di kalangan masyarakat kita bukan hanya untuk dilakukan ketika kematian saja. Bila-bila kita boleh buat. Bahkan kedua amalan ini merupakan sebaik-baik amalan yang dilakukan ketika kaum muslimin berhimpun sebelum menikmati ibadah kerana dia ada kejabat. Adalah satu amalan yang begitu baik sekali. Apabila amalan tersebut dilakukan pada majlis jamuan, nescaya terhimpunlah kelebihan amalan-amalan yang dituntut oleh syarak, iaitu pertama amalan berhimpun, membaca Al-Quran, berzikir dan berselawat. Dalam amalan kita melakukan tahlil, ada kita membaca surah-surah daripada Al-Quran. Kita membaca umum kitab Al-Fatihah. Kita membaca
surah Al-Ikhlas, kita membaca surah Al-Falaq, kita membaca surah An-Nas, kemudian kita membaca amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Daripada Al-Quran, kemudian kita baca wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hingga akhir ayat. Semuanya ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, kemudian kita menyebut kalimat tauhid la ilaha illallah, nafi dan isbat. La itu nafi, kita menafikan Allah itu daripada berbagai sifat kekurangan. Kemudian la ilaha illallah itu isbatkan. Itu dipanggil nafi dan isbat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian amalan mengadakan jamuan selepas bertilawah dan berzikir, ini juga satu amalan yang baik. Dan amalan menolong orang yang mati dengan menghadiahkan pahala jamuan, pahala tilawah dan zikir serta berdoa kepadanya. Dan diriwayatkan daripada Abi Hurairah, sabda Rasulullah SAW, tidak berhimpun satu perhimpunan pada satu majlis dalam masjid daripada masjid-masjid Allah ataupun rumah-rumah kita sendiri, lalu mereka membaca Al-Quran dan bertadarus sesama mereka, melainkan turun ke atas mereka ketenangan dan disertai rahmat Allah serta dilengkapi para malaikat tetap mendoakan sekali. Dan Allah menyebut tentang mereka di kalangan Nabi dan malaikat di sisinya, ini disebut dalam Sahih Muslim. Dan disebut juga oleh Nabi SAW, tidaklah berhimpun satu perhimpunan di dalam satu majlis, lalu mereka tidak berzikir mengingati Allah dan tidak berselawat ke atasku, melainkan kekurangan dan penyesalan ke atas mereka di hari kiamat. Orang yang tak melakukan itu, orang ini akan menyesal di hari kiamat. Orang yang mengingkari kalimah yang kita baca la ilaha illallah sebanyak satu sekali ataupun berapa kali sekali pun, kita takut mati besok kita dapat mampu untuk menyebut kalimah tauhid la ilaha illallah. Jadi janganlah kita sampai bid'ah, mengatakan hukumnya haram, hukumnya syirik, hukumnya khurafat. Ada ustaz-ustaz yang mengajar cara begini, jangan ambil. Saya sebut jangan ambil. Kalau ambil saya tak nak lagi mengajar. Belajarlah dengan tokoh wahabi. Dia mengajar dia kata yang tu zikir, khurafat, syirik, masuk neraka. Buka internet, buka YouTube, tengok. Dia kata orang-orang sufi ni tak nak masuk dalam syurga. Neraka pun dia tak nak, dia nak duduk tengah-tengah haram-haram, dia kata. Itu biadabnya mereka dengan ulama-ulama kita. Baik. Kemudian Imam Ahmad dan Hakim meriwayatkan daripada Suhaib Nabi SAW bersabda, seseorang yang terlebih baik di antara kamu ialah mereka yang menjamu makanan dan menjawab salam. Kita jamu makan, jawab salam, itu terlebih baik. Adakah amalan ini dalam tahlil? Ada yang kita lakukan. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bahawa sahabat-sahabat Nabi SAW tidak bersuai daripada majlis bertilawah Al-Quran dan zikir, melainkan selepas menikmati jamuan, lepas setiap majlis ilmu, setiap majlis zikir akan dihidangkan sebagaimana yang kita buat sebelum ini. Itu merupakan sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi yang kita buat. Baik. Kemudian hadis yang dikeluarkan oleh Ad-Darimi dan Al-Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman daripada Ibn Abbas bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya tidaklah orang mati yang berada di dalam kuburnya melainkan seperti orang yang lemas air. Orang yang mati itu seumpama orang yang lemas air. Mak bapak kita ke, saudara-saudara kita ke, keluarga terdekat kita ke, ataupun sahabat-sahabat kita, menjerit-jerit meminta pertolongan dan menanti-nanti doa yang akan diperolehi daripada bapa atau ibunya maupun daripada anaknya dan kawan yang dipercayai.
Ini dalil kita melakukan tahlil. Ini dalil. Apabila mendapat doa itu nescaya adalah terlebih dikasihinya daripada dunia dan seisinya. Sesungguhnya Allah SWT memasukkan doa penduduk bumi seumpama gunung galang kepada ahli kubur, dan bahawasanya hadiah orang yang hidup terhadap orang yang mati adalah meminta pengampunan baginya. Kita minta Allah SWT akan mengampunkan orang itu yang kita sebut tu. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Kalau lelaki, kalau perempuan ini baca Allahumma fir laha warhamha wa'afuha wa'fu'anha. Kemudian Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Kita minta Allah SWT ampunkan dosa orang seperti ini. Nah, itu yang kita minta dalam tahlil. Kemudian tersebut dalam kitab Al-Ahwi Fatawi bagi Imam Suyuti daripada Taus berkata, sesungguhnya orang yang mati itu dicuba dan diuji dengan soal kubur. Di dalam kubur mereka selama 7 hari ini orang mengingkari. Kita yang buat 7 hari betul-betul tadi. 7 hari dia diuji oleh Allah SWT di dalam kubur. Adalah sahabat-sahabat Nabi SAW menyatakan sunat diadakan jamuan makan bagi pihak orang yang telah mati dengan menghadiahkan pahala jamuan itu kepada mereka pada 7 hari tersebut. Jadi mana kita nak ikut ustaz-ustaz hari ini ke? Ulama-ulama kita yang lebih faqih, lebih faham tentang Islam. Imam Suyuti menyebut bahawa periwayat-periwayat hadis Taus ini adalah periwayat yang sahih, yang tak boleh kita ingkari lagi, memang sahih. Lantaran itu amalan membaca surah Yasin secara berjamaah dan amalan bertahlil ini janganlah sekali-kali diabaikan, kerana ianya adalah sebagai amalan yang diwarisi daripada generasi yang terdahulu. Dah lama dah ulama-ulama sidang buat. Tapi orang-orang hari ini pandai-pandai mengatakan apa yang kita buat itu tak betul, apa yang kita buat itu bid'ah. Nabi SAW tak pernah buat, sahabat tak pernah buat, orang yang tak baca kitab, tak pernah memahami ilmu sebenar-benar. Akhirnya orang macam ni. Kemudian kita baca tahlil, baca Yasin, maka golongan-golongan yang saya sebutkan, golongan yang mengaku sebagai salafi ataupun golongan yang dibuat kerana kematian ni memang tak ada dalam Islam. Kita je pandai-pandai bila berlaku kematian mula sibuk dah. Semula hari, semula kami. Amal nak tambah sikitnya iaitu ada orang tanya, dah sempat tak boleh nak jamu ketika mati ke? Adik kakak kita mari jauh-jauh tak ada jamu juga ke? Kakak kita duduk pasir putih, duduk mana-mana. Bila mari ke rumah kita bunyi dengan kabar kata orang mati, mari. Tak ada dengan kita apa pergi. Dia tak ada jamu juga ke? Para hadirin semua, kita kena faham 2 perkara berlainan. Satunya kita jamu kerana berlaku kematian. Bila satu orang di rumah kita ni mati, kita pun sibuk cakap sembilan lembu seniaga apa. Hal ni tak boleh. Tak boleh. Ini orang panggil adat jahiliyah, kebudayaan jahiliyah kata orang sekarang. Jamin-jamin orang jahil, jamin-jamin orang Arab jahil hari itu, bila Islam itu memang begitu dia buat. Bila berlaku kematian tak mula adalah jamuan kerana kawan tu mati, kerana orang ni mati. Hal ni tak boleh. Tak usah pusing ikut mana pun, tak usah nak kata rajuk tu nenek lagi, tu bukan jadi dalil. Bukan jadi dalil bahawa benda tu boleh kerana rajuk tu nenek lagi buat. Ni tak boleh. Tak boleh begitu. So, yang keduanya kita jamu kerana orang mari jauh. Kerana orang jauh mari. Ini bukan masalah mati, masalah tetamu. Dengan sebab ada kematian, orang mari. Apa dia mari, orang jauh mari. Bila orang jauh mari, maka orang ni wajib kita hormat ke dia. Atas dasar dia ni tetamu kita. Sudahlah dia ni tetamu, waris pula. Jadi kita jamu dia lain. Kita jamu dia ni berdasar pada waris mari jauh. Yang menjadi kewajipan kita, siap tak tidur, siap tak makan, siap gapo-gapo. Sebagaimana juga kita bila kita beli rumah orang, maka tuan rumah tu wajib atas
atas dia, hormat pada kita sebagai orang tetamu. Jadi beza banyak. Jadi dengan sebab tu bila berlaku kematian, kalau kita nak jamu juga, jamu orang itu. Orang yang mari jauh khusus kerana waris dia mati. Ada pun kita yang pergi semayang-mayang gini, kalau kita jamu juga, maka jamu kerana kematian. Kalau orang pergi semayang-mayang ni bukan apa-apa. Dan jadi tanggungjawab kita orang hidup, pergi semayang ke dia. Zero. Dia berapa dia? Itu beza. Dudukkan. Jadi kalau kita nak jamu orang tu sudahlah. Jamu adik kakak kita, orang kita yang mari jauh, kerana kalau mari jauh maknanya. Ada pun orang yang pergi semayang-mayang ni, pergi lillahi ta'ala. Dah masuk dah pokok kita dah ketahui dah malam baru ni. Kita tahu dah benda lagu tu hukumnya. Maka kita pergi rumah orang mati ni, dia atas dasar dia ni, atas dasar kita nak pergi tolong dia. Nak tolong semaya, nak tolong doa. Dan dia kira kita ni syufa'at. Syufa'at maknanya orang-orang yang pergi ramah dengan tujuan nak tolong si mayat melalui doa. Itu aku mari ramah pokok aku seperti kampung, seperti berapa, seperti kawasan mari ramah-ramah. Nak doa padamu, minta mulaya saya aku baru mati ni dengan layanan yang baru. Kalau basuh dosa, minta ampun dosa. Kalau pahala dia kurang, minta tambah pahala. Minta tambah pahala dia. Kalau kubur dia sepik, minta tolong keluar. Kalau roh dia, kalau pintu langit tutup, buka pintu langit. Bila kita minta ramah ni belai dengan kita minta sorry. Sebab itulah bila bunyi khabar kata orang mati, kata ada uzur berapa gak, gilah. Walau orang jepuk, walau orang tak jepuk pun. Dan kalau ada mengunjuk oleh peti, tak saudara ambil lah. Buat ajar-ajar kejamatan rapat lah. Lah sekali. Nah, walaupun kita ramu dah. Lepas dah tu kira lepas dah lah. Itu dia duduk. Kalau dia hari ni pula, sambung waktu lagi. Ya. Waqala Ahmad bin Hanbal. Amba nak baca dia tak ada sikit. Waqala Ahmad bin Hanbal huwa min fa'lil jahiliyah. Qila lahu alaysa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yusna'u li ali Ja'far ta'aman faqalu lam yakunuhum ittakhadhu innama tukhidha lahu. Baik. Ahmad ibn Hanbal, tua punya mazhab. Dia terkenal dengan mazhab Hanbali. Hanbali nama dia Ahmad bin Hanbal. Ahmad ibn Hanbal pun kata huwa min fa'dil jahiliyah. Ia daripada perbuatan jahiliyah. Ia apa dia? Ia nak bahasa jamu, bahasa apa tu lah. Bahasa jamu. Bahkan dia maruh juga bahasa pasal mengaji. Bila bunyi orang mati gagal mengaji duduk keliling mayat. Pun dia maruh juga kerana memang tidak sabit Rasulullah mati, sahabat-sahabat mengaji keliling tak ada. Dan bila sahabat-sahabat mati, Nabi pergi mengaji keliling-keliling mayat, tak ada. Jadi kita buatlah ni mengada-ngadakan benda yang kita tak berasa molek. Benda ni kalau kita je berasa molek, tapi tua punya agama sendiri tidak kata molek. Itu baru makan di puasa, nak panggil. Tak pasal-pasal. Jadi Ahmad bin Hanbal kata pun ni pun perbuatan jahiliah juga. Mana sudahlah orang tu kata, orang ni kata Ahmad bin Hanbal sebagai orang alim yang tua punya mazhab pun, dia kata ni pun kebudayaan jahiliah juga. Baik, Allah pun soal dia. Qila Allah soal dia. Alaysa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isma'u li ali Ja'far ta'aman. Dalam hadis ada sebut Nabi kata gini. Nabi kata mung semua kena buatlah bagi keluarga Ja'far ni makanan. Ja'far nama seorang sahabat. Dia mati di medan perang. Nabi nya bila bunyi khabar kata dia ni kena bunuh. Ja'far ni sepupu Nabi tersangka Ja'far bin Abi Talib. Bila dia mati di medan perang, maka Nabi duka cerita banyak. Pusing dia. Cerita ni panjang, tak salah hamba perang Uhud ke perang mana. Tengok semula lah. Jadi Nabi kata tuan-tuan semua tolonglah buat makanan kepada keluarga Ja'far. Jadi orang pun suruh Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal kata, Tok Guru Ahmad kata tak boleh buat makanan untuk orang mati kerana perbuatan macam ni kebudayaan jahiliah. Lalu ada murid dia soal, tu yang Nabi tu kata isna'u li ali Ja'farin ta'aman, tuan-tuan semua tolonglah masak sikit makanan untuk keluarga Ja'far. Ahmad kata, tak kena, tu terbalik. Nabi suruh kita yang tak kena kematian ni masak nasi buat gula dapur kirim ke rumah Ja'far. Kalau kita ada buat law ni, rumah Ja'far tu sendiri je buat makanan jamu kita. Kata balik duduk tu. Tu mu tak faham, mu tak kata Ahmad bin Hanbal, mu tak faham, mu tak kena faham. Isma'u li ali Ja'farin ta'aman.
Nabi kata tua-tua semua hak tak kena kematian ni tolonglah bagi makanan kepada keluarga Ja'far, pada bini Ja'far, pada anak Ja'far, pada cucu Ja'far yang Ja'far sendiri itu mati itu, maka tolonglah ibu hati dia dengan cara bagi makanan. Tu dia benarnya. Mun buat dalil yang ada ni tak kenalah kerana keadaan kita dah ni. Keluarga Ja'far hak kena mati tu je buat makanannya yang jamu kita. Tu tak kena terbalik kedudukan itu Nabi kata. Dia katanya faqalu lam yakunu hum ittakhazu, katanya Ahmad tak kena, bukan dia je buat makanan, kita je buat makanan buat guna dia. Kalau kita kapul dari kita pergi menawak orang panggil, bagi piti orang tak nak bagi beras. Ni betul lah tu. Bila bunyi nak barang mati gak orang tak nak bagi beras, kalau kita bagi piti tu cara betul. Kalau kita nak korek ambil beras lah kena dia suruh masak nasi jamu kita, tak kena. Innamat tukhidhalahum, kata Ahmad bin Hanbal. Sesungguhnya dibuat makanan ni untuk dia. Makanan tu dia masak untuk dia, bukan dia masak makanan untuk kita. Wa kullu wajibun 'ala ar-rajuli an yamna'a ahlahu minhu. Kata dia ini semua ni menjadi kewajipan bagi orang jantan larang anak buah dia daripada masuk. Orang jantan sebagai ketua rumah, orang jantan sebagai raja bagi sebuah rumah, menjadi wajib atas dia larang anak bini dia jangan buat makanan atas rumah ni sekiranya rumah ni yang berlaku kematian. Kalau dia mau buat hari makanan, tu malah sekali. Kata Oke, tadi kita sudah melangkah kepada permasalahan yang pertama. Masalah yang pertama berkenaan dengan kenduri arwah. Sudah saya katakan tadi kalau kita telusuri, kalau kita kaji satu persatu daripada acara yang kita adakan pada masa kenduri arwah, tidak ada satupun yang bercanggah dengan hukum. Kalau mereka katakan sebab di sana ada memberikan jamuan dan makanan kepada orang ramai, yang itu dengan bagi dia tidak pernah lakukan. Kita katakan yang namanya sunnah, yang namanya hukum, itu tidak mutlak dengan apa yang Nabi kita lakukan. Juga termasuk daripada perkara sunnah dan juga termasuk daripada landasan hukum, satu perkara yang Nabi kita perkatakan. Nabi kita bersabda, afsyus salam, sebarkan salam, assalamualaikum. Wa at'imut ta'am, dan bagikan makanan, itu umum. Apakah at'imut ta'am pada masa kenduri kawin, pada waktu kita tasyakuran, pada waktu kita di majlis diskusi, pada waktu kita datang sebagai tetamu, tak ada taksisnya. Jadi Nabi kita katakan at'imut ta'am, berarti saat ketika dengan kita memberikan jamuan makan kepada orang-orang yang datang pada masa bertahlil dan berzikir bersama kita, ini masih terpayungi dengan dalil am. Nabi kita kata, ada sapi amrina hadza ma laisa minhu. Ini termasuk daripada minhu. Katakan, termasuk daripada minhu. Termasuk daripada perkara agama, bukan lari daripada agama. Boleh dikatakan bid'ah kalau tidak terpayungi dengan hukum. Ini ada hukumnya dan juga ada nasnya, ada galakan dan anjurannya. Minhu, daripada agama. Jadi dengan demikian, saat ketika kita mendengar fadail, beberapa buah hadis yang diriwayatkan tentang keutamaan dan fadilat kita memberi makan, kita katakan kenduri arwah tadi itu tidak termasuk daripada perkara bid'ah. Kenapa? Sebab tujuannya tidak lebih daripada untuk bersilaturahmi, tidak lebih daripada bertoleransi, tidak lebih daripada untuk memberikan jamuan dan sedekah, tidak lebih daripada berkumpul untuk kita membaca Al-Quran dan juga untuk kita menzikirkan La ilaha illallah. Saya buka di dalam kitab Ar-Ruh Ibnul Qayyim. Rupa-rupanya, mohon maaf dengan bahasanya, rupa-rupanya puak-puak Wahabi di tempat kita tuh dengan Salafi di tempat kita ini lebih teruk daripada Wahabi yang pada zaman dahulu. Rujukan mereka kepada Imam Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim diantara daripada ulama yang membolehkan kita menghadiahkan Al-Quran kepada orang mati dan dikatakan sampai pahalanya. Buku-buku seperti dengan Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah pun juga mengatakan pahalanya sampai kepada si mati. Bahkan di situ diriwayatkan dalam beberapa buah hadis disuruh kita membaca Yasin, Iqra'u ala mautakum Yasin. Menurut setengah ulama hadis itu kuat. Abi Daud yang meriwayatkan hadis itu sakataan sanadihi. Beliau sudah hantar surat kepada penduduk-penduduk Mekah. Tiap hadis yang beliau riwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Daud, kalau beliau tidak komen, tidak ada taklik, berarti hadis itu salihun lil ihtijaj. Oke. Kenapa dengan kalian mengatakan haram kita membaca Al-Quran ataupun juga membaca Yasin di atas kubur?
Sedikit saya mengakhiri dengan masalah kenduri tahlil tadi itu dengan jamuannya. Oke. Kalau pada waktu Nabi kita bersabda, al-mayyitu yu'adzabu bibukai ahli. Sesungguhnya orang mati itu akan terseksa dengan tangisan niyahah daripada keluarganya. Kalau pada waktu perbuatan kita yang tak elok, merintih-rintih, mengamuk-ngamuk, sobek pakaian, kita pernah duduk di Mesir. Ya Allah, pukul kepala dan sebagainya. Itu namanya niyahah. Terseksa si mati dengan niyahah dan juga dengan jeritan dan tangisan yang seperti itu. Apakah kira-kira kalau pada waktu kita berbuat elok untuk si mati pahalanya tidak sampai? Mana letaknya keadilan Allah? Kalau pada waktu dengan perbuatan kita yang tak elok, kesan buruknya melimpah kepada si mati. Kalau dengan kebaikan kita tidak diterima, sangat logik sekali, sebagaimana si mati terseksa dengan kejelekan kita, itu juga dengan tangisan kita, bijaksanalah dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada waktu kita berbuat baik dengan baca Quran, dengan berzikir, dengan bersedekah, dengan bertahlil, pahalanya juga akan sampai kepada mereka. Kan kesian mereka, orang nangis dosa, orang nangis terseksa, tapi orang berbuat baik ternyata pahalanya tidak sampai. Tidak seperti itu dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai orang jadi confused, orang jadi keliru, orang duk ingat kata agama suruh sedangkan itu agama tak suruh. Jangan. Macam yang saya selalu bawa contoh kenduri arwah. Agama tak pernah suruh, bahkan larang. Kita pergi buat. Sampai kita dalam masyarakat ni seolah-olah menganggap kenduri arwah ni kalau tak buat berdosa. Dia jadi macam tu. Ditakdirkan tuan-tuan, yang mati tu orang miskin, orang susah. Keluarga dia terbeban. Sudahlah mati ketua keluarga. Duk fikir pula ni, nak pergi cari duit. Korang-korang malam ni nak buat kulhu, nak buat bihun goreng. Bihun goreng apa? Nak beli kain kapan jadi pun berhutang. Nampak? Tapi keluarga ni nak simpan mayat ayah dia, nak simpan mayat suami dia tadi berhutang duit. Tiba-tiba malam nak hutang lagi pasal nak buat kenduri arwah. Pasal apa yang nak buat juga ni? Kita kata tak payah buat lah. Dia kata tak boleh. Saat ni orang kata apa kalau tak buat? Nampak tuan-tuan? Yang ni yang kata bid'ah. Yang akhirnya menyusahkan orang yang duk ada. Walhal bukan suruh agama pun benda tu. Baik. Orang tanya pula habis tu, tak boleh buat kau Ustaz? Kalau tak membebankan. Tapi saya tidak buat. Nanti. Jangan kita sampai ke tahap ingat kata benda tu agama suruh. Jangan. Itu yang merosakkan kita. Saya dah cerita 2-3 kali dah di masjid ni. Lagi sekali nak cerita. Satu kematian di sebelah kawasan nelayan. Bukan adik-beradik saya pun. Tapi dia ni pernah berkawan dengan Allahyarham ayah saya dulu. Berkawan. Masa tu ayah saya ada lagi. Ayah saya kata, jom kita pergi, lama tak pergi tengok kawan ni. Saya kata, dia duduk di mana? Abang kata, duduk di kawasan nelayan. Saya kata, jom pergi. Tak tahu rumah tak mana, pergi cari. Jumpa kedai, tanya rumah sekian-sekian. Oh, dia kata tu yang orang ramai tu, situlah rumah dia. Pasal apa orang ramai, dia kenuri ke? Dia tak kenuri, dia sakit 3 bulan dah. Tak turun ke laut 3 bulan dah. Oh iya ke? Kita pun turun pergi. Nak jadi habuan tuan-tuan. Sampai-sampai dia nazak. Saya pergi talqin di telinga. La ilaha illallah. Habis umur. Bini ni bangkit tuan-tuan. Dengan duk pakai berkemban cara-cara kampung ni. Bangkit pergi di penjuru dapur tu. Mati pun di lantai dapur rumah je. Orang susah yang teramat sangat. Pergi di penjuru dapur ada satu lemari. Buka. Tangan duk pegang kain dalam lemari, tarik jatuh berus-berus, duk jatuh di kaki dia. Jadi macam dia macam tak ingat macam apa dia duk tarik kain jatuh berus-berus. Saya kata kat orang puan, pergi tanya dia duk cari apa. Pergi tanya makcik cari apa. Dia kata cari apa? Dia kata Pak Ciang 3 bulan dah tak turun ke laut. Dia kata kami makan minum pun harap orang tolong aja. Dia kata ni nak kambuih. Dia kata ni nak kambuih dia dengan apa? Bukan ada duit sekepiang pun. Sekepiang dia sebut tuan-tuan.
Sambung tu yang tak tahan. Dia kata apa? Ni ngam malam ni nak buat makan apa ni? Kenuri arwah nak jamu apa? Dia kata ni nak kambuh Pak Cihang pun tak ada duit. Tuan-tuan, saya dengar. Dia ketak dah. Saya bangkit keluar, ada budak-budak muda duduk tu, saya panggil. Saya kata, apa pergi panggil Tok Imam. Bapa naik motor pergi. Tok Imam main-main kenal, Ustaz. Adik-beradik Ustaz ke? Saya kata, tak, kawan ayah saya. Oh, Tok Imam, macam mana di sini kalau kematian macam mana? Kematian macam mana nak kena urus ya? Tapi mereka ni susah Ustaz. Faham kan? Mereka ni susah ni. Okeylah, saya kata. Paling korang berapa belanja? Paling korang habuan nak lepas hak wajib-wajib ya? Keperluan kapan, korek liang, apa mandi mayat, apa berapa? Yang tu kita clear dulu. Hak lain kalau hampa nak tolong dia, saya lagi minta budak-budak muda ni pusing kampung ni buat derma kilat untuk tolong. Dan tu Imam saya kata tolong, jangan pergi cakap mau sepatah dekat keluarga ni kata malam ni nak buat apa-apa, tak mahu. Saya kata tu Imam buat di masjid sajalah. Kalau nak buat kulhu ke nak buat apa di masjid, mintalah doa. Jangan bercakap sepatah pun dekat keluarga ni. Jangan bebankan mereka yang dah terbeban. Ya Ustaz, ya Ustaz. Tuan-tuan, nampak tak betapa Islam tu cantik lah. Kita pergi buat bagi jadi kerosot benda hak cantik ni. Itu contoh yang paling cantik kalau kita nak bawa. Betapa silapnya masyarakat di dalam memahami benda ni. Pertanyaan yang keempat. Di dalam prosesi menuju alam nirwana, menghadap Ida Sang Hyang Widiwasa, mencapai alam moksa, di dalam agama saya diperintahkan untuk melakukan selamatan atau kirim doa 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, mendak pisan, mendak pindo, nyewu. Setelah saya masuk agama Islam, ayah bunda, di kalangan masyarakat Islam juga ada tradisi selamatan atau kirim doa 1 hari sampai 1000 hari. Di Solo apakah juga ada ayah bunda? Di Solo apakah ada ayah bunda? Ada. Oh, Blitar niku nggih wonten Pak tradisi niku, berarti ketularan keng Solo lek ngoten. Tolong jawab dengan jujur. Ya, kajian kita ilmiah. Maksudnya ilmiah, saya mengatakan dari Hindu, saya pun juga punya dasarnya. Anda mengatakan itu ajaran Islam, Anda pun juga harus menyiapkan dalil atau dasarnya. Apa yang dimaksud dalil? Dalil itu adalah ilmu Allah. Dalil itu adalah wahyu Allah. Barang siapa yang menolak ilmu dan wahyu Allah, berarti dia telah menolak Al-Quran. Surat Al-Azab, Allah telah berfirman, wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidak pantas disebut seorang laki-laki yang beriman dan tidak pantas disebut wanita yang beriman ketika Allah sudah memutuskan suatu perkara, dia mencari hukum selainnya. Tidak pantas disebut sebagai laki-laki beriman dan wanita yang beriman. Tolong jawab dengan jujur ayah bunda. Anda sudah pernah menemukan dasarnya ayah bunda? Anda sudah pernah menemukan dasarnya ayah bunda? Kalau Anda belum pernah menemukan dasarnya, saya sudah tahu dasarnya. Akan saya beritahu kepada ayah bunda, namun dasarnya saya tidak menemukan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Saya menemukan di dalam kitab Weda, ayah bunda. Yang pertama di dalam kitab Mahanarayana Upanishad. Ini kitabnya ayah bunda. Yang pertama. Yang kedua di dalam buku karya Ida Bedanda Adi Suripto. Ini skenannya. Ini buku aslinya. Ya, jadi kalau Anda nanti tidak terima dengan apa yang saya sampaikan,
Anda jangan menggugat saya, gugatlah Profesor Dr. Adi Suripto. Di belakang ini ada nomor telepon beliau. Silakan gugat beliau. Siapa beliau? Beliau adalah duta dari agama Hindu untuk negara Nepal, India, Vatikan, Roma. Beliau sekarang menjabat sebagai Sekretaris PHDI Parisada Hindu Dharma Indonesia. Anda baca dalam buku beliau, Selamatan Surtanah, Selamatan Geblak, hari pertama, nelung dino, mitung dino, matang puluh dino, nyatus dino, mendak pisan, mendak pindo, nyewu, itu berasal dari agama Hindu. Bahkan beliau dengan berani mengatakan nilai Hindu sangat kuat mempengaruhi budaya Jawa, yang maksudnya di dalam kandungan juga diatur dengan aturan agama Hindu, ada telonan, ada tingkepan. Di Solo ini apakah juga ada telonan tingkepan, ayah bunda? Loh, kok banyak kabeh sih? Ayo Ustaz bubar ngaji ini Ustaz. Loh, kok banyak? Sudah tahu dasarnya? Loh kabeh yo durung lho jane. Di media Hindu. Jelas ayah bunda ya. Bukan media Islam, jelas media Hindu. Anda baca filosofis upacara nyewu 1000 hari di Banyuwangi. Jelas kan? Media Hindu. Kalau Anda belum puas lagi, Anda buka kitab Samaweda halaman 373 ayat yang pertama. Anda buka Samaweda halaman ini kitabnya Samaweda halaman 373 ayat yang pertama. Ayatnya berbunyi pratiasmai pipisate kwekweani widuse bahra arang kaya maya cekmi pratisada duweni nara. Anda belum puas lagi, belum yakin, masih ngengkel, baca Samaweda Samhita buku 1 bagian 1 halaman 20. Purwajika Prataka Prataka Pramuridiyah Resi Barawajah Medan Titi Sudi Purumuti Tayor Wantara Maweda Dewata Agni Chandra Gayatri. Ayatnya Agna Ayahi Witai Grano Ham Yaditai Niutastasi Barnisi Agni. Sudah saya scan, silakan Anda baca sendiri. Di situ dipaparkan dengan jelas ayah bunda bahwa lakukanlah pengorbanan kepada orang tuamu, lakukanlah kirim doa kepada orang tuamu di hari pertama, ketiga, ke-7, 40, 100 mendak pisan, mendak pindo, nyewu. Jelas itu. Kalau Anda masih belum puas lagi, saya menulis buku, disediakan di panitia, kemungkinan di depan ya. Saya beri judul Mu'alaf Menggugat Selamatan. Saya paparkan tidak kurang 200 dalil ayah bunda, tapi dari Weda semua. Saya paparkan itu di dalam buku tulisan saya. Ini sudah saya scan Bapak Ibu sekalian. Ini kitabnya Samaweda. Ini rujukan-rujukan dalam bahasa kita adalah kitab tafsirnya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Mu'aimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam,